بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب akan sikit ambil matan المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة ma'a qarinatin mani'atin min iradatihi fa in kanat alaqatuhu al-musyabahata summiya isti'aratan tamthiliyatan. Maka lagi wa in kanat ala wa in kanat ghairaha boleh yusamma majazan murakkaba ay mursal. Kita tengoklah nanti dah. Baik. Qala al-musannifu wa ammal majazu dan adapun bermula majaz murakkab. Kita masuk dah yang terakhir pada apa? Pada majaz murakkab. Ni mahattah terakhir dalam bab majaz. Kita dah sebut dah dulu bahawasanya al-majazu imma an yakuna fil isnadi wa imma an yakuna fil mufradi wa imma an yakuna fil murakkabi. Itu kaedah awal yang kita dah cerita. Maka al-majaz alladhi yakunu fil murakkabi hadha mahalluhu. Sini tempat dia. Maka mahallut tafsil huna. Sini tempat dia. Jadi kita kena tengok molek apa takrif majaz, yang mana satu majaz, apa murad dengan murakkab, wa hakadha, sampalah selesai apa yang disebut dan kita akan sebut apa yang bersesuaian dengan kita. Dan perlu kita tahu dalam masalah majaz murakkab ada 2-3 perkara yang selalu berlaku iskal di kalangan mubtadi', lebih-lebih lagi pada wajhus syabah. Yakni dia tidak boleh bezakan di antara wajhus syabah yang wahid, yang murakkab dan juga muta'addid. Faham tu? Dia tak boleh nak beza. Yang mana sa pula musyabbah bih yang murakkab, yang mana sa pula musyabbah bih yang mufrad wa hakadha. Yang kita akan masuk juga pada masalah ni bitafsil insya-Allah. Boleh? Supaya iskal tersebut hilang bila naik dalam kitab-kitab yang besar. Hatta dalam kitab, dan benda ni sama berlaku dalam kitab Husnul Siyarah. Sebab di tanah Jawi kita biasa kita belajar kitab Husnul Siyarah. Boleh. Oleh kerana kitab tersebut kitab mubtadi'in, dan kita terai tu dengan cara terlalu mubtadi'in, jadi banyak iskal masuk. Faham tu? Jadi bila dia sebut dia terai tu, dia akan jadi salah. Nak kata benda ni bahagian-bahagian belakang sikit. Hari ni cukup dulu untuk kita bahas apa itu majaz murakkab dulu. Tamam? Qala al-musannifu wa ammal majazu dan adapun bermula majaz. Tab'an bila sebut majaz maka dia lawan kepada hakikah. Maknanya al-murakkabu ni ada dua. Al-murakkabu itu ada dua. Ataupun al-murakkab ni juga kita takbir dengan nama jumlah. Tulis sikit pada al-murakkab, tulis pada al-majaz. Fa kharaja al-haqiqatu.
Fakharaja bihi al-haqiqatu. Fakharaja bihi al-haqiqatu. Wa fuhima min dhalika annal murakkaba imma haqiqatun wa imma majazun. Al murakkabu imma haqiqatun wa imma majazun. Bila musannif sebut majaz, maka lawan bagi majaz ialah hakikah. Kama huwa maklum. Boleh tak tu? Adalah hakikah. Tabaan kalau ikut qadiyah ni, qadiyah apa? Ha? Syartiyah munfasilah. Apa? Tabaan mujabah. Apa? Mani'ah apa? La. Kaifa hadha? Mani'atu al-jam'i faqat. Apalah tu? Aja nak teh tadi tu. Baik. Sebab apa? Sebab dia at-tafsir bil akhas. Kerana tak lazim daripada ghairu haqiqah dia mesti majaz. Kita ada selain daripada majaz, kita ada kinayah. Jangan lupalah. Boleh? Misal tadi kita datang ke misal apa? Asy-syai'u imma syajarun wa imma hajarun. Misal tadi. Super penting ni. Jelas? Ala kulli hal. Masuk kepada kitab kita, maka murakkab itu sama ada apa? Sama ada hakikah ataupun majaz. Jelas? Sama ada hakikah ataupun majaz. Baik. Yang kita nak sini murakkab yang majaz ataupun murakkab yang hakikah? Murakkab yang majaz. Maka bila kita nak murakkab yang majaz, kita kena faham molek apa itu murakkab hakikah, supaya kita boleh tolak murakkab hakikah dan kita betul-betul faham murakkab majaz. Min sunanil bulagha, mereka memanggil dengan nama majaz murakkab, an al-murakkabul majaz, ma'a annahuma jaizan. Yakni sunnah jalanan para bulagha, mereka memanggil dengan nama majaz murakkab. Mereka tidak panggil murakkab majaz. Ma'a annahuma at-ta'biran, yakni apa? Murakkab majaz dengan majaz murakkab sahihan. Dua-dua tu sah. Tak ada masalah. Kalau orang tanya kita, ada beza tak panggil murakkab majaz dengan majaz murakkab? La farqa. Tapi sunanil bulagha panggil majaz murakkab, bukan murakkab majaz. Begitu juga dengan hakikah. Dia akan panggil hakikah murakkabah. Dia tak panggil murakkab hakikah. Tapi sah tak kita panggil murakkab hakikah? Sah. Hakadha. Jelas tak? Baik. Jadi ulama ni dia ada apa? Sunan. Dia ada sunnah. Dia ada jalannya yang dia selalu buat. Faham tak? Sunan dengan makna turuk. Boleh adah. Baik. Maka musannif kata al-majazu al-murakkabu. Murakkab. Kama huwa maklum. Murakkab ni kita belajar dalam ta'rif dan dalam makudi kita ada sebut mana ni? Murakkab ialah ma tarakkaba min syai'aini. Itu ta'rif murakkab. Ma tarakkaba min syai'aini. Suatu yang tersusun daripada sekurang-kurangnya dua. Sebab tu dalam ta'rif yang paling aula kita kata syai'aini fa'akthara. Maka murakkab ialah ma tarakkaba min syai'aini fa'akthara. Banyak tak jenis murakkab ni? Banyak. Pada tu? Banyak. Kita ada murakkab idhafi, kita ada murakkab wasfi, kita ada murakkab masjid. Kalau kita pergi lagi, kita ada murakkab sauti wa hakadha. Dan kita juga ada murakkab isnadi. Antara murakkab. Jadi dalam banyak-banyak murakkab, bila musannif sebut al-majazul murakkab, musannif itlaq. Yakni musannif tidak kaitkan dengan mana-mana murakkab. Faham tak? Jadi yang mana musannif nak? Al-jawab, al-muradu bil murakkabi huna isnadiyun faqat. Faham tak? Isnadiyun
faqat. Tulis pada al-murakkab. Al-muradu bihi huna isnadiyun faqat. Boleh? Isnadiyun faqat. Jelas? Maknanya Abdullah masalah, nama Abdullah, dia murakkab ke tak? Murakkab, yakni murakkab idafi. Jadi Abdullah min haisu annahu murakkabun, yakni kalau kita melihat kepada dia tu Abdullah, pada tu min haisu huwa murakkabun, dia tidak akan berlaku majas sebagai majas murakkab. Dia boleh tak berlaku majas pada lafaz Abdullah? Boleh, tapi bukan sebagai majas murakkab. Adapun sebagai majas mufrad, boleh tak berlaku pada lafaz Abdullah? Boleh. Tak ada masalah. Seperti mana Zaidun boleh berlaku majas. Ada tu? Zaidun boleh berlaku majas. Majas ni ada dua, jangan lupa. Ada isti'arah, ada majas mursal. Faham tak? Nampak? Talibul madrasati min haisu annahu murakkabun, ay min talib wal madrasah. Min haisu annahu murakkab, pada sudut dia tu sebagai lafaz murakkab. Faham tu? Adakah boleh dia berlaku majas murakkab? Tak boleh berlaku. Kenapa tak boleh berlaku? Sebab dia bukan murakkab isnadi. Yang kita nak yang boleh berlaku majas murakkab ni adalah murakkab isnadi saja. Murakkab wasfi, contohnya al-hayawanun natiqu. Al-hayawanu an-natiqu. Murakkab ke tak dia? Tab'an dia murakkab. Tapi dia bukan murakkab isnadi. Maka al-hayawanun natiqu tak boleh berlaku majas murakkab. Kita nak kecek ni pasal majas murakkab. Adapun kalau kita tanya, boleh tak al-hayawanun natiqu berlaku majas? Kita jawab boleh. Tapi bukan sebagai majas murakkab. Majas mufrad. Faham tak? Boleh tak berlaku majas mufrad pada al-hayawanun natiqu? Tab'an boleh. La mani'a fihi. Faham tak tu? Nampak tak baik? Baik. Maka bahas ini yang kita maksudkan dengan al-murakkab di sini hanyalah al-isnadi. Al-isnadi. Jelas? Baik. Murakkab isnadi inilah yang kita panggil dengan jumlah. Yang kita panggil dengan jumlah. Jadi nama lain bagi murakkab yang masuk dalam apa? Al-majazul murakkab ialah Baik, mudahnya cerita gini. Abdullah jumlah tak? Jumlah tak? La, dia bukan jumlah. Apa? Sebab dia bukan murakkab isnadi. Baik tu? Dia bukan murakkab isnadi. Al-hayawanun natiqu jumlah tak? Bukan. Sibawaihi jumlah tak? Murakkab ke tak? Murakkab. Dia murakkab tapi murakkab masjid. Maka bila dia murakkab masjid, dia laisa jumlah walaupun dia murakkab. Baik tu? Contohnya ar-rajulu as-salihu jaa. Ar-rajulu as-salihu. Ar-rajulu as-salihu jaa tak ada. Baik tu? Ar-rajulu as-salih murakkab ke tak? Murakkab. Jumlah ke tak? Bukan jumlah. Boleh ke tak nak buat majas murakkab? Tak boleh buat majas murakkab. Kena nampak malik sini. Sebab anan nak masuk lah ni pada satu qadiyah yang orang akan tertanya mana. Tahu tak? Sebab kita belajar dalam kitab ni dan dalam Sunanul Bulagha, kita akan belajar daripada isnad kepada mufrad kepada murakkab. Tidak kayak gitu? Cara kita belajar majas daripada isnad kepada mufrad kepada murakkab. Ramai yang akan tukar. Pada tu, yang mana satu akan jadi majas mana? Ramai tukar. Kita tak minta nak tukar, cuma dia tukar sebab apa? Sebab sebelum ni dia duduk belajar majas mufrad. Dia tak nampak malik apa maksud majas murakkab. Jadi sebab tu kena faham malik dulu ni. Jadi murakkab di sini ialah jumlah. Pertama, murad dia adalah murakkab isnadi. Nama lain bagi murakkab isnadi ialah jumlah. Sebut gitu, tulis itu dulu. Al-muradu bihi al-murakkabu al-isnadi. La ghairu. La ghairu. Wa huwa imma al-jumlatul ismiyatu wa imma al-jumlatul fi'liyatu.
Wa huwa imma al-jumlatul fi'liyat ismiyatu wa imma al-jumlatu al-fi'liyatu. Apa dah tu? Jadi jumlah, yakni murakkab isnadi yang kita panggil dengan jumlah tadi, dia ada dua. Dia ada jumlah ismiyah, dia ada jumlah fi'li, dan kita telah belajar dalam ilmu nahwu, jumlah tidak ada melainkan hanya ismiyah, hanya fi'liyah. Walaupun selain daripada isim duduk depan, walaupun huruf duduk depan. Faham tak tu? Dia tak ada jumlah harfiyah, dia tak ada jumlah syartiyah. Hakikat jumlah syartiyah imma ismiyah, imma fi'liyah juga. Faham tak tu? Tak ada selain daripada tu. Yang ada hanyalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Faham tu? Jadi hasru pada kaedah kita tadi, al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyah, ataupun kita kata al-murakkabul isnadi imma ismiyatun wa imma fi'liyah, itu hasrun apa? Hasrun apa? Istiqra'i. Nama dia hasrun istiqra'i, yakni tak kejumpa dah benda lain. Faham tu? Dia hanya ada dua surah ini sahaja yang ada. Surah dia lagu mana? Anda sebut tadi al-murakkabu. Murad di sini adalah murakkab isnadi. Okey. Murakkab isnadi ni kita panggil juga dengan jumlah. Jelas tak tu? Baik, jumlah ni terbahagi kepada dua. Ada ismiyah, ada apa? Ada fi'liyah. Asasnya secara mudah dia, nak sebut ni bukan secara tafsil. Secara mudahnya yang kita dah belajar, jumlah ismiyah ni terdiri daripada apa? Mubtada dan khabar. Jadi kan gitu? Dan juga fi'liyah ni terdiri daripada fa'il dan fa'il. Bapa anda kata secara mudah? Kerana boleh jadi surah dia bukan mubtada khabar saja ismiyah. Contohnya jumlah apa? Manjadda wajada. Manjadda wajada. Jumlah ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Sebab dia dimulakan dengan adat syarat isim. Kira tu? Saya ambil? Nampak? Dimulakan dengan adat syar'i isim, maka dia jumlah ismiyah. Sebab nak kata kalau kita nak tafsil, kita kena tulis banyak lagi. Tapi ini atas apa? Atas jalan dah. Yang ni atas jalan kita menghukum ke ismiyah dan fi'liyah dia. Kita panggil ismiyah kerana dia budi abis bismin, mubtada tu isim, mesti isim. Dan kita panggil dia fi'liyah kerana budi abi fi'lin. Kerana jumlah fi'liyah mesti dimulakan dengan fi'il. Jelas? Ini hanyalah kita kecek bahasa ada. Tapi cukup dah untuk kita faham masalah murakkab. Apa? Majas murakkab. Baik. Maka faham sini, bila kita sebut jumlah itu ada juzuk. Tidakkah gitu? Jumlah itu ada juzuk. Juzuk yang pertama dan juga juzuk yang kedua. Juzuk yang pertama sama ada kita panggil dengan mubtada dalam jumlah ismiyah. Tidakkah gitu? Kalau dalam jumlah fi'liyah kita akan panggil apa? Fi'il. Tidakkah gitu? Juzuk yang kedua, ni bukan musnad ilaih ni. Jangan tukar. Lama kata ustaz macam mana? Ustaz mesti ni nak tanya tu. Mubtada, apa boleh duduk sekali dengan fa'il ustaz? Tak, ini bukan masalah musnad. Ini masalah juzuk lah. Okey? Jadi mubtada, apa juzuk kedua dia? Khabar. Apa juzuk kedua pada fa'il? Fa'il. Baiklah tu bukan murad dia musnad ilaih. Tapi kalau murad sini musnad ilaih, boleh, maka kena ubah sikit. Faham Ustaz Amin? Dia nak iktiraf dah, nampak dah tu. Tu jaga lalu tu. Hak tu kelih dia lalu. Baik. Maka yang berlaku isnad, yang berlaku majas, bukan pada juzuk. Yang berlaku majas, siapa berlaku majas? Jumlah tu sendiri berlaku majas. Yakni perhimpunan dua juzuk tadi. Faham tak? Yakni jumlah, kalau dia menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada maknan.
wudi'a lahu, ada tu? Maka dia akan jadi hakikah. Jumlah tu sendiri. Ada tu? Tapi kalau jumlah itu menunjuk kepada maknan yang ghairi makna wudi'a lahu. Ada tu? Dia menunjuk kepada makna dah. Tapi makna tu tadi bukan makna yang diwadakkan bagi dia. Ada tu? Maka dia tu tadi adalah majaz. Adapun pada juzuk, kita tidak mulahazah pada majaz apa? Murakkab. Dia boleh tak berlaku majaz? Dia boleh, tapi bukan atas jalan majaz murakkab. Majaz murakkab kita mulahazah pada jumlah itu sendiri. Sama ada dia ismiyah ataupun dia adalah fi'liyah. Faham? Jadi faham sini jumlah yang kita sebut ni kadang-kadang kita boleh ambil dengan makna zahir, kadang-kadang kita boleh ambil dengan makna yang bukan zahir. Yang ni bahasa mudahnya, ambil dengan makna asal, ambil dengan bukan makna asal. Bahasa mudah lagi, tengok konsep peribahasa. Peribahasa. Waisa kana peribahasa. Hak mudah-mudah so. Wi dalam bentuk jumlah. So peribahasa, apa ni? Air dicincang. Tu yakin bunyi tus-tus laki. Air dicincang tidak akan putus. Peribahasa tu. Peribahasa dah. Anda tak tahu, anda tanya sungguh ni. Peribahasa. Kau dipanggil dui bahasa. Peribahasa dah. Air dicincang tidak akan putus. Yang ni bermula air, ini mubtada. Tidak akan tu khabar. Sah? Jadi jumlah tak dia? Jumlah. Ada juzuk tak? Ada juzuk. Air tidak akan putus. Tidak kata kita air dicincang tidak akan putus. Baik, air dicincang tidak akan putus, kita boleh pakai dengan makna zahir dia. Yang ni makna wudi'a lahu. Yang ni apa maksud air dicincang tidak akan putus? Tak putus. Kita faham. Ini adalah satu penyataan bahawasanya seorang mutakallim nak bagi tahu kepada sami' bahawasanya apa? Air yang dicincang itu tidak akan putus. Yang ni dia akan pergi semua. Sah? Baik. Tapi adakah bila benda ini sudah menjadi peribahasa? Melihat kepada dia adalah peribahasa, yakni melihat kepada qarinah mani'ah dia, melihat kepada alaqah dia, tidak kayak gitu. Maka air yang dicincang tidak akan putus, makna dia apa? Apa makna dia? Hubungan adik-beradik? Tu. Hubungan adik-beradik balas tangan mana pun tidak akan putus, gitu. Maka tidak putus hubungan adik-beradik tu tadi adalah satu makna. Tapi makna tu tadi, adakah makna yang diletakkan lafaz apa? Lafaz air dicincang tidak akan putus untuk menunjuk pada dia? Tak. Air dicincang tidak akan putus, itu menunjuk kepada apa? Air itu sendiri. Faham tak? Tapi sekarang ni kita faham satu makna yang bukan makna wudi'a lahu. Faham tak tu? Maka ayat ketika itu, kalau kita tengok air itu majaz ke hakikah? Hakikah. Dicincang, majaz ke hakikah? Hakikah. Tidak akan putus, hakikah ke majaz? Hakikah. Semua hakikah. Jadi juzuk dia semua hakikah. Faham tu? Tapi sekarang ni air dicincang tidak akan putus, menunjuk kepada makna hubung yang tak putus tadi. Jadi faham soalan sini nak tanya, air dicincang tidak akan putus tadi, majaz ke hakikah? Majaz. Sebab apa? Sebab dia menunjuk bukan kepada makna air yang dicincang tidak akan putus, tapi dia menunjuk kepada makna hubungan yang tidak akan putus. Faham tu? Dan menunjuk dia tadi tu hasil daripada apa? Perhimpunan juzuk. Bukan satu-satu juzuk. Sebab tu anda buat pakoh pada juzuk tadi. Faham tu? Nampak dah? Cerita majaz murakkab ni kan? Boleh? Tulis dulu. Tulis pada Malaysia. Tulis pada Al-Murakkab. Cuba baca dhabit hak tulis dah. Hak Anawi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Faqala Syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
المراد به المركب الإسنادي لا غيره Hmm. وهو إما الجملة الإسمية وإما الجملة الفعلية Hmm. Al-jumlatul fi'liyah wa imma jumlatul فعلية jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Tuliskan di sini. Kita tuliskan apa? Tulis pada majaz murakkab, tulis. Maksud murakkab menjadi majaz ialah jumlah itu menunjuk kepada makna murakkab. Yang bukanlah jumlah itu didatangkan untuk menunjuk kepada makna murakkab tersebut. Kerana ada alaqah dan qarinah. Kerana ada alaqah dan qarinah. Maka nyata kepada kita jumlah dan murakkab isnadi ini sama ada hakikah atau majaz. Ta'rif jumlah hakikah. Ta'rif jumlah hakikah. Al-lafdhu al-murakkabu al-musta'malu fi ma'nan murakkabin wudi'at lahu. Ini ta'rif dia paling molek sekali. Boleh? Kena ada lafaz murakkab tu. Nanti kita tengok apa. Fi ma'nan murakkabin wudi'at lahu. Makna majaz murakkab pula. Ta'rif majaz murakkab. Ta'rif majaz murakkab. Al-lafdhu al-murakkabu. Boleh? Al-lafdhu al-murakkabu al-musta'malu fi ma'nan murakkabin lam tuda' lahu bi'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin. Min iradati al-ma'na al-murakkabi al-mawdu'i lahu. Al-ma'na al-murakkabi al-mawdu'i lahu.
Baik? Perhati molek sini dah. Fadal Habib. Ustaz Amir boleh tak? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Qala syekhuna hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Maksud murakkab menjadi majaz ialah jumlah itu menunjuk kepada makna murakkab. Menunjuk kepada makna murakkab. Ini perhati balik. Bapa kita letak makna murakkab. Baiklah tu. Bapa kita letak makna murakkab. Okey? Kita teranglah yang bisa. Fadal. Yang bukanlah jumlah itu yang bukanlah jumlah itu didatangkan untuk menunjuk kepada makna tersebut kerana ada alaqah dan qarinah. Kerana ada alaqah dan qarinah. Yang ni dia menunjuk kepada satu makna. Kita letak tepi dulu lafaz murakkab. Dia datang untuk menunjukkan kepada satu makna yang bukanlah lafaz jumlah tu tadi. Asalnya mari untuk menunjuk kepada makna tersebut. Bahasa mudahnya dia menunjuk kepada makna bukan asal. Itu bahasa mudah. Jadi makna ni dia akan ada asal, dia akan ada makna bukan asal. Makna asal dalam ilmu balaghah kita panggil dengan maknan. Kalau nisbah murakkab ni dia kena guna wudi'at, yang wudi'at lahu. Dhamir ta tu balik pada jumlah. Itu itulah makna asal. Kalau makna ghairu asli, kita katakan apa? Ghairi maknan wudi'at lahu. Tadqiq lagi sebenarnya kita kena kata maknan ghairi maknan wudi'at lahu. Ada tu? Dan anak tegai benda ni masa kita tegai murakkab, kita tegai majaz fil isnad. Yang ni lagu mana boleh mari lafaz makna dua butir tu? Boleh kita tengok balik situ. Ada tu? Ketika kita bahas masalah al-majaz fil isnad. Jelas meh? Jadi maklum bahawasanya makna itu ada dua, makna hakiki, makna majazi, ataupun kita panggil juga dengan nama apa? Makna asli dengan makna ghairu asli. Jelas? Baik. Maka sekarang ni jika jumlah tersebut, jumlah dah bukan ajzaul jumlah. Kita tidak melihat kepada juzuk. Yakni bila kita kata majaz tersebut, kita tidak melihat kepada daraba. Kita tidak melihat kepada Zaidun. Bahkan kita melihat kepada daraba Zaidun sekali. Yakni kita melihat kepada daraba Zaidun dalam keadaan dia adalah jumlah. Jumlah itulah dia menunjuk kepada satu makna. Yang makna tersebut bukan asalnya perhimpunan daraba Zaidun tu mari untuk menunjuk kepada dia. Faham tu? Boleh hurai? Nampak tadi pastikan boleh hurai ni hak ni kau okey. Boleh? Yang bukanlah lafaz perhimpunan daraba Zaidun mari untuk menunjuk kepada makna tersebut. Isunya sekarang adalah bila kita belajar majaz murakkab, kita tak bezakan di antara makna tersebut. Sama ada dia murakkab ataupun mufrad ataupun dia mutaaddid. Faham? Yang kita faham mutabadir di sini ialah majaz murakkab dia hanya menunjuk kepada satu makna. Mana-mana makna. Faham tu? Yang lafaz perhimpunan tadi tak menunjuk kepada dia. Hak tu kita faham majaz murakkab. Kalau nak faham setara tu, itu pengajian matan, bukan pengajian syarah. Kalau syarah dia kena pergi lagi. Faham tu? Sebab kita boleh tengok dalam syarah ni al-Imam isyarat bahawasanya makna yang ditunjuk oleh apa? Oleh jumlah tersebut, makna tu tadi duduk dalam keadaan murakkab, bukan mufrad, bukan mutaaddid. Tak apalah hak tu, jangan risau. Lah ni cukup dulu untuk kita faham apa? Jumlah tu tadi menunjuk kepada satu makna yang bukan makna asal. Cukup situ dulu. Boleh? Habis dekat tu. Jawab azan, lepas tu kita sambung.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah Fatir wa Syarif. Baik. Tafadhal. Ya, macam mana? Maka nyata kepada kita jumlah dan murakkab isnadi ini sama ada haqiqah atau majaz. Sama ada hakikat atau majaz. Jadi ana tak si bahas panjang dia sebab ana rasa cerita hakikat majaz ni insya-Allah nampak dah dah. Yang ni kalau menunjuk sekurang-kurang kita nampak kalau menunjuk kepada makna asal dia adalah hakikat, kalau menunjuk kepada makna bukan asal dia majaz. Paling kurang. Dan syarat nak ada majaz kena ada alaqah, kena ada qari. Paling kurang ana rasa nampak dah situ. Cuma benda-benda tarkik macam yang sebut tadi membezakan makna tu tadi, makna mufrad, makna murakkab, makna mutaaddid. Itu perkara baru yang kita kerja pada ni. Tapi ana yakin dah insya-Allah kalau dengan sampai tahap ni kita sudah mampu membezakan bahawasanya suatu perkara jika dia menunjuk kepada makna asli maka dia hakikah. Suatu perkara dia menunjuk kepada bukan makna asal berserta ada alaqah dan juga qarinah maka apa? Majaz. Dah tu. Cuma la ni tambah kata sini ni bukan kalimah. Bukan juzuk. Tapi dia adalah jumlah. Jumlah ni sekurang-kurang mesti ada dua juzuk. Sekurang-kurang. Bukan mesti dua. Sekurang-kurang. Sebab dia boleh jadi lebih. Dah tu. Contoh nak bagi contoh jumlah ismiyah manjadda wajada. Ada berapa? Ada berapa juzuk? Ada tiga. Pada tu ada 3 juzuk. Yang last kali dia akan jadi 2 kalau kiranya. Moga ada jawab dengan fi'il syarat dengan jawab je. Cuma asalnya dia akan ada jawab, ada fi'il dan jawab. Abang tu tak tepi dulu boleh Kenapa ada Ustaz Wan? Baik. Maka sini jumlah tu ada 2 kan ayat ni, tak ingatlah. Masuk ke ayat sikit. Nyata kepada kita jumlah dan murakkab isnadi ini sama ada haqiqah atau majaz. Sama ada hakikat atau majaz. Boleh? Nampak dah tu? Lagi? Ta'rif jumlah haqiqah. Al-lafzul murakkabul musta'malu fi ma'na murakkab wudi'at lahu. Baik. Cuba kita tengok sini. Nah, kita nak masuk maklumat-maklumat baru ni dalam akal kita semua. Baik. Hari ni pun ana tak target banyak, ana target untuk kita habis ke takrif, lepas tu masuk misal sikit. Sebab hak depan ni senang. Okey. Hakikatnya majaz murakkab dalam kitab kita ni senang. Hakikatnya senang. Boleh main? Cuma ana sendirinya binafsi syakhsi nak ada beza di antara pengajian matan dengan pengajian syarah. Ada beza. Dan sampai murad musannif bila dia sendiri sebut bahawasanya dia nak sampai ke kitab ni sehingga kepada Samarqandi. Pada tu bila kita nak masuk Samarqandi kita kena bersedia terima mazhab-mazhab hak dia nak ke bahan nanti. Asasnya sini. Nisbah matan seni sangat Samarqandi. Yang banyak cerita tu tadi adalah syarah nak syarah Sabban ala Samarqandi. Imam Sabban ada syarah. Sabban ni masya-Allah Ni masya-Allah. Ta'rif kepada jumlah apa? Hakikah. Yakni jumlah hakikah adalah jumlah yang menunjuk kepada satu makna. Dan ana tambah ke sini makna tersebut mestilah makna murakkab. Betul tak? Makna murakkab tersebut wudi'at. Wudi'at ni balik pada mana? Kalau kira wudi'at ni balik pada murakkab isnadi. Kalau kita kata balik pada jumlah kan kena tukar jadi wudi'at lah bertas putih. Tu je. Lahu ailil ma'nal murakkabi. Bapa sebenar Anas sendiri guna takrif tu tadi dengan lafaz jumlah. Sebab dia akan jumpa dua butir lafaz murakkab kalau tidak. Pertama murakkab isnadi sini, lepas tu lahu maknan murakkab pula sini. Dia akan pening. Jadi sebab tu ana bi syakhsi tukar jadi jumlah. Tahu tu? Bapa sebut ana tu takut gi buat hujah atas ulama. Tak sih. Kalau ana tukar ana kena ana tukar. Faham tu? Baik. Faham tak?
Jadi peheh sini, jumlah tu tadi, dia akan jadi hakikah bila dia tu tadi menunjuk kepada satu makna yang murakkab, yang makna murakkab tersebut, jumlah itu datang untuk menunjuk kepada makna tu. Faham tak tu? Nampak? Bila nak kata meholapen, misal ni, tapi mehola sungguh tak apa. Maknanya daripada lafaz meholapen tu tadi, me peheh ke apa? Suruh holapen. Tidak kayak gitu. Maknanya apa yang me peheh tu hakikah ke majas? Hakikah. Tapi kalau ambil ala naya me holapen, me hola telefon. Kalau nak me holapen, me hola telefon. Mana me telah peheh makna yang bukan asal. Isunya sekarang adalah makna yang dia peheh tu tadi majas ke ghalat. Dia akan jadi ghalat bila tak ada alaqah di antara telefon dengan pen. Kalau ada alaqah, maka dia akan jadi majas. Sebab tu surah alaqah dia di mana, Ming? Surah alaqah dia di sini. Di antara makna asal dengan makna ghairu asli. Macam biasa. Alaqah kan di antara makna dengan makna. Tidak kayak gitu? Inilah alaqah. Oh, ada ghalat juga ustaz dalam majaz murakkab? Ada. Jika tak ada apa macam mana sebut contoh anda kata? Mi lah pula. Mi ke apa? Ke apa kami? Nak mi Allah kita, betul mi Allah ke apa? Allah pe. Dah tu? Jadi ami telah faham makna ke apa? Samik ketika tu telah faham makna yang bukan asal. Yang sepatutnya makna asal yang dia faham adalah talabu ke apa? Ana minta ke apa? Talab kitab. Tapi dia faham ke apa? Pen. Dah tu? Ataupun bila anak kata mi minta pen, ami pun berdiri. Sudah. Dah tu? Daripada jumlah tersebut dia faham makna berdiri. Faham? Jelas? Jadi kena ada alaqah dan juga jangan lupa kena ada qarinah. Adapun makna hakiki tidak perlu alaqah, tidak perlu qarinah. Yang kita perlukan di sini hanyalah majas. Faham tak Ustaz Mahmud? Fadhal. Takrif hakikah sekali lagi, lepas tu majas. تعريف جملة حقيقة اللفظ المركب المستعمل في معنى مركب وضعت له وضعت أي هذه الجملة له أي لذلك المعنى المركب. Boleh faham? Ustaz Deng? Kalau ngajar apa ni ayat molek ni. Ngajar syarah ni jangan lebih kurang 40 majlis. Kurang aku sendiri pergi ngaji mana. Faham? Maksud tak sesuai kurang 40 majlis ni, maksud dia gini. Maksud dia jangan cepat sangat. Kalau ngajar syarah. Hatta ngajar mata. Masuk akal sekali kalau tanya nak 10 majlis. Durasi 2 je sama majlis. Matan. Ustaz Fahmi. Wallah alam kalau ada orang boleh buat cepat pada tu. Wallah alam. Boleh ni? Kalau Al-Yusi dengan sependek itu dibuat orang majlis? 7-8 majlis. Al-Yusi ni pendek jauh daripada hak ni. Yusi ni 5 muka surat. Kalau nak kira tulis 14, semua muka surat ya. Al-Yusi ni, matan Al-Yusi. Pendek sangat. Jadi matan ni panjang tak? Panjang matan ni kalau tengok ni. Adalah 10 muka. Tidak kayak gitu. Jadi 10 muka, semuka sehari. Comel. Kalau kurang pada tu, layalik. Abang ambil mata lain tu. Boleh? Teringat malik tu. Sekali lagi اللفظ المركب المستعمل في معنى مركب وضعت له. أيوة تفضل. تعريف مجاز مركب اللفظ المركب المستعمل في معنى مركب لم توضع له بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى المركب الموضوع له. Tengok balik. Pertama, jumlah tu tak dia menunjuk kepada satu makna. Makna tu tadi seperti mana kita sebut, dia mesti makna murakkab. Yang mana makna murakkab tersebut, makna ni murakkab. Jumlah ni murakkab tak? Murakkab tak jumlah? Oh, jumlah tab'an murakkab. Dia kan ada 2 juzuk. Jumlah tu murakkab dah sebab tak nak sebut al-lafzu
Al-murakkabu. Dan musannif pun sebut gitu. Al-lafzul murakkabu al-musta'malu. Cuba tengok dalam mata. Tidak kayak gitu? Jadi hak dia sebut al-lafzul murakkab, hak tu tak ada kaitan dengan makna murakkab tu. Itu tak ada tak ada kaitan. Yang dia sebut lafzul murakkab ini jumlah. Kerana kita sekarang tengah kecek pasal jumlah, tengah kecek pasal murakkab isnadi, sekurang-kurangnya ada dua. Betul? Baik. Maka jumlah ketika dia menunjuk kepada satu makna, yang makna tersebut adalah makna murakkab. Hak penting kita faham dulu sini sebelum faham makna murakkab ni. Sini dulu. Yang makna tersebut ghairi maknan wudi'a, yang diwadakkan ke apa? Tilkal jumlah lahu ay lizalikal makna. Lihat tu. Dah nampak tak? Yang makna tu tadi bukanlah makna yang diwadakkan baginya. Bahasa mudah, dia diwadakkan kepada makna murakkab yang bukan asal. Lihat tu? Makna murakkab yang bukan asal. Gapo hak ana tengah usaha buat ni ibarat ulama. Nak tarkib satu persatu supaya dia sah. Sebab kita kadang-kadang tukar wudi'ah ni balik kepada makna kita letak. Salah lah. Kalau wudi'ah balik pada makna. Wudi'ah kena balik kepada jumlah. Wudi'ah ni balik pada lafaz. Sebab tu kalau kita belajar ilmu wadak, kita ada maudhu' dengan maudhu'un lah. Maudhu' ni lafaz, maudhu'un lah ni makna. Faham? Baik. Jadi, boleh ke tak suatu jumlah itu menunjuk kepada makna bukan asal? Boleh. Bila boleh? Bila ada alaqah, yakni alaqah di antara asli dengan ghairu asli. Tak tulis ghairu asli sini tadi. Oh, Rabah tak tulis. Rasa tulis dah? Kau minta ingat dah. Sini ghairu asli. Ya tak? Mesti ada alaqah di antara asli dengan ghairu asli, dan juga ada qarinah lagu mana? Kalau qarinah tak mani'ah boleh? Tak boleh, dia kena qarinah yang menegah daripada guna makna asal ketika itu. Ya tak, baik? Beres tak tu? Baik tak? Ustaz ni? Habis tak kata? Fadal? Ada lagi, mai? Habis dah. Qala al-musannifu. Jadi musannif sini dia tak letak ta'rif majaz tak letak ta'rif hakikah ma'alish. Hakikah murakkabah tak ada. Dan alhamdulillah kita telah sebut dah. Jelas? Jadi gapo ta'rif hakikah murakkabah? Al-lafdhu al-murakkabu al-musta'malu fi ma'nan murakkabin wudi'at al-jumlatu lahu. Ada tu? Al-jumlah tu ana sorehkan untuk nampak dhamir balik mana aja. Yang kalau kira tak kena ada isim situ. Sebab dia fi mahallil idmar. Delelah gapo nak tahu fi mahallil idmar ni? Hiliyah sah. Nak tahu macam mana cara nak bezakan mahallil idmar dengan mahallil izhar. Apa tabaan itu dalam ilmu ma'ani. Boleh? Ingat ni kita baru ilmu bayan ni. Dan kitab ni kitab tadi. Jangan buat apa Syekhul Islam. Habis ni. Sikit baru ni. Insya-Allah. Sikit sangat dah. Sikit sangat je. Gapo ta'rif majaz murakkab? Nah, kita nampak dah lah kau dah. Fa huwal lafdhu al-murakkabu. Maka dia tu tadi adalah suatu lafaz. Baik. Sebenarnya ana ada perhati sikit pada menterjemah kisah ni. Kita sama iskal. Orang kita lah lebih-lebih lagi. Ni orang Arab mungkin tak berlaku. Orang Melayu kita. Tengok tadi ana terjemah. Ana terjemah kan? Majaz murakkab adalah suatu lafaz. Tidak kayak gitu? Suatu ni, bila kita sebut suatu, dia nak pergi kepada makna so. Tidak kayak gitu? Suatu lafaz. Sedangkan majaz murakkab ni boleh tak salafah? Tak boleh. Tak? Nampak tak, nampak? Dalam mata jurmiyah, apa takrif kalam? Al-lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi boleh tak kita terjemah al-kalamu huwal lafzu, kita kata kalam itu adalah satu lafaz? Boleh? Apa tak boleh? Apa tak boleh? Teka. Kalau tak boleh kena jawab. Ustaz Dim, apa tak boleh?
Ustaz ni boleh, asal boleh tak? Tak apa tak ni, Ustaz ni jawab. Jangan takut kita, risau kita. Macam Ustaz ni kelas 1 kita. Ustaz ni jawab. Fadal Ustaz ni. Tengah-tengah hari ni Ustaz ni relax lah. Relax, santai ha. Sebab apa Ustaz ni rasa tak boleh? Sebab tak semestinya satu lafaz. Yang ni maknanya kalam ni adalah satu lafaz. Faham? Tak naik. Tapi faham? Uish. Kaifah. Kaifah juga. Cuba. Yang ni boleh tak anda terjemah al-kalamu huwal lafzu. Kalau boleh situ maka boleh sini. Sah? Ni masalah terjemah ni. Masalah terjemah. Terjemah ingat, terjemah ni dia bagi kesan kepada mafhum. Banyak mana mafhum kita ambil daripada terjemah Sah? Okey. Fadal. Suatu lafaz, satu lafaz. Kau beza bagi suatu lafaz dengan satu lafaz. Okey, nampak beza. Kita ambil satu lafaz dulu. Satu lafaz, bukan suatu. Satu dulu. Okey. Dia mak. Okey. Nampak tu? Nampak dia kritik tu, dia kritik. Tak apa, kita pergi dulu. Nampak kan? Suatu tu umum ke khusus? Ala ra'yak ha. Boleh pergi dua-dua. Boleh pergi khusus juga. Ni dahsyat lagi. Okey, tak apa dulu. Gini dulu. Boleh tak terjemah al-kalamu huwal lafzul murakkabu? Boleh tak kita macam rusing macam rusing kita. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu. Boleh tak anda terjemah al-kalamu, yakni kalam itu adalah satu lafaz yang tersusun? Boleh tak? Satu murakkab mana apa tersusun sah? Yang ni boleh tak anda terjemah satu lafaz yang tersusun? Boleh Mami? Satu lafaz yang tersusun. Boleh anda terjemah kita? Kaifa yutasawwar, satu lafaz tapi dia tersusun. Dan tab'an murad tersusun situ bukan murad tersusun huruf. Tersusun situ tersusun dua kali kalimah. Seperti mana kita belajar dari ilmu nahwu sah? Yakni al-murakkabu bainal juz'aini. Juz'aini tadi adalah kalimah keduanya sah? Ya boleh tak kita terjemah satu? Satu bila khilafin tak boleh. Yakni sini tak boleh terjemah sah. Yang ni tak boleh kita kata maka dia itu yang ni majaz murakkab adalah satu lafaz yang tersusun, tak boleh terima. Satu tak boleh. Khalas tak boleh. Suatu boleh tak suatu? Suatu. Adakah lazim mutabadir daripada suatu tu satu? Suatu kerusi itu faham berapa kursi? Faham benda kulli ke? Kulli yang terbenar kepada banyak afrad ke? Kulli yang terbenar pada seafrad? Kulli boleh terbenar pada seafrad? Kaifah tak boleh. Asyamsu lafaz kulli ke juz'i? Kulli. Tidak gitu? Ada berapa asyamsu? Ada so ya. Sedekah dia kulli. Kita belajar dah ni. Tidak gitu? Baik. Bila nak sebut suatu kerusi, kita faham berapa kursi? Ustaz Faiz? So. Ustaz biasa ya? Yalah faham berapa butir kursi secara realiti. So, maknanya Ustaz Faiz melazimkan suatu dengan satu. So? Kalau tak tertentu dia bukan so. Faham tak? Kalau tak tertentu, itu bukan satu namanya. Faham tak? Nama lagi tak tertentu. Faham tak? Kau tak faham? Ana nak kritiknya pada lafaz suatu tu, boleh ke tak kita terjemah? Dan sebenarnya nak catch masalah boleh ni, adakah ada kelaziman suatu itu mengisyarat kepada satu? Ada tak ni? Suatu kerusi, suatu lafaz yang tersusun, sah tak ibarat ni? Sah tak ibarat suatu? Ada tak menunjuk kepada makna satu? Dia tak menunjuk kepada makna satu. Maka boleh tak terjemah makna satu? Satu lah. Suatu boleh. Boleh sebab apa? Sebab tak ada mutabadir tersebut. Tak ada mutabadir pula. Tak ada kelaziman tersebut. Yakni tak ada kelaziman di antara apa? Di antara suatu dengan satu. Tapi mutabadir suatu tu satu tak? Satu. Baik.
Khulasah dia, oleh kerana mutabadir tadi ada, boleh tak terjemah suatu? Sabi faham tak? Yang membolehkan dan tak boleh terjemah tadi, mutabadir ataupun ada lazim satu? Ada lazim satu, sah? Baik, sekarang ada lazim tak satu? Tak ada lazim. Maka boleh tak terjemah satu walaupun mutabadir itu sah? Boleh. Kerana mutabadir tidak melazimi. Faham tu? Kalau mutabadir itu melazimi, oh banyak makna kita rasa. Tidak kaya tu? Nampak tak? Memang tak? Perlu kepada fikir tak apa fikir. Khulasah dia boleh terjemah sesuatu lah. Yang tu ya. Batana awal-awal nak kata mutabadir itu sah. Sebab gini, sebab ada setengah kita menyama, Ustaz saya faham? Setengah kita menyamakan terjemah suatu dengan satu. Jika, tengok balik. Anda bagi kaedah cara berfikir. Jika suatu itu, suatu hari nanti, ada kelaziman dengan satu, maka suatu tak boleh terjemah. Jadi sini kita ada dua jalan kalau nak selamat. Selamat habis-habis, selamat tak habis mana. Kalau selamat habis-habis, tak boleh terjemah suatu pun. Suatu pun tak boleh terjemah. Melainkan ada di kalangan kita yang tahqiq masail ni, adakah ada kelaziman suatu dengan satu. Mi tahqiq? Baik. Cek. Dah lah, buka kamu dia, baik. Adakah lazim dan sebagainya. Tanya munshi mana-mana. Salah. Ustaz Mubah boleh? Tanya munshi mana-mana. Lepas tu jawab. Lepas tu dia akan jawab. Ataupun kita tak terjemah terus. Kita katakan kita kata ataupun kita terjemah ni selamat juga tapi tak selamat mana. Sebab memang tak ada kelaziman. Faham tu? Tapi perlu kepada tahqiq masalah ni. Jelas ni. Kalau kita terjemah dengan kata-kata pada usul rakam itu dengan ialah beberapa lafaz. Tak boleh, tak ada masalah. Tapi nak cerita kita sama duk guna tu. Ingat dalam cara kita, cara ulama jawi kita dulu, dia lebih kepada menterjemahkan harfin bihar. Dan nak cerita, ingat ada awal-awal nak cerita, apa nak pilih kitab ni sebenar? Sebab kitab ni sama diguna dia pun tak. Tapi ma'anna ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Antaranya ni. Pada masalah menterjemahkan al-lafzul murakkab. Nak terjemah kan? Nampak senang kan? Bagi kepada anak satu jamin ni, pemahaman itu akan selamat. Kalau orang fikir memang dia siapa. Kalau orang tak fikir memang dia tak fikir dah. Nama kita fikir. Faham tak ni? Nampak? Nampak tak kita tengah cerita pasal agama ni? Kau padai lah saat anak lagi tu. Khalas. Habis setakat tu. Tak apalah, ala kulli halnya al-lafzul murakkab adalah lafaz yang tersusun. Yakni dengan makna beberapa lafaz. Seperti mana Amin kata tadi. Faham tak? Beberapa lafaz. Macam tak ada kalam. Kalam ni ada tak kalam salafah? Kalam tak ada salafah. Contoh dia kata, Ustaz tak ada lagu mana? Bila anda tanya, man ja'a, anda jawab Zaidun, faham? Faham tak? Nak tanya, Mufid ke tak Zaidun ketika tu? Mufid sah? Ada berapa? Ada sah. Kita jawab ada sah pada zahir. Hakikatnya ada dua. Ai ja'a Zaidun. Tidak kaya tu? Gelas sekali ada apa? Dua juga. Jelas Habis dekat tu. Jadi imma sini kita terjemah katakan lafaz yang tersusun. Faham tu? Anna bi syakhsi wallahi ana nampak lafaz yang tersusun pun nampak macam sah lagi. Kalau tanya ana lah, wallahu alam, patut dak ana faham gitu, tapi ana kena kaji lagi betul dak ana faham gitu. Faham kan? Kau tak nampak dah? Nampak gitu ke? Pi apa kan Nabi? Tapi nampak gitu tak ada. Tutup buku. Faham Tapi nak cerita boleh ke tak terjemah gitu? Boleh. Boleh. Nak kecek pasal boleh. Masalah selesa lain. Faham tu? Macam apa? Macam istinja. Selesa lain dengan boleh. Faham tu? Kau kan? Hak tak selesa tu tak selesa. Hak apa? Hak boleh tu boleh. Faham? Gitu. Qala al-musannifu wa ammal majazul murakkabu fahuwa al-lafzu, maka bermula ia adalah suatu lafaz ataupun beberapa lafaz. Al-murakkabu yang tersusun ia
ia lafaz tersebut. Jadi beberapa tu mari daripada lafzul murakkab ni lah. Maka musannif kata kharajal mufradu. Maka keluarlah mufrad. Ini al-lafzul mufrad. Jadi al-lafzul mufrad tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi majaz murakkab. Boleh? Majaz murakkab. Jadi pada sini maksud mufrad sini makna mufrad secara hakikah. Tak boleh tak kena fardu takdim dan lain dah. Adapun pada masalah kalau orang tanya kita man jaa, kita berjawab Zaidun. Kita mufid ke tak tu? Mufid. Boleh jadi majaz murakkab tak tu? Boleh tak? Boleh tak? Apa boleh? Sebab hakikat dia walaupun nampak satu lafaz fin nutqi, tapi hakikatnya dia ada dua. Jadi maksud mufrad di sini adalah mufrad hakikah. Secara hakikatnya dia mufrad dah. Tak sabu. Sapi faham? Al-musta'malu, yang digunakan dia mana? Dia al-lafzul murakkab tadi. Yakni lafaz-lafaz yang tersusun itu, beberapa lafaz itu, baik tu? Lafaz itu tadi yang tersusun digunakan dia. Siapa hak diguna? Satu lafaz ke? Tak, beberapa lafaz. Baik tu? Yang ni lafaz yang tersusun. Lafaz yang tersusun tadi tu digunakan dia. Jelas? Digunakan dia. Apa makna istimal? Apa makna istimal? Siapa ingat makna istimal? Lah. Ana ajar dulu, ada beza di antara wad' istimal dengan haml. Apa makna istimal? Kau pasal tak pada? Apa makna istimal? Istimal makna mutakallim. Ta'riful istimal. As-soal huwa fil istimal, laisa musta'mil. Apa istimal? Aywa, itlaqul lafzi ala makna. Itu makna istimal. Yang ni apa maksud musta'mal? Yutlaqu hadzal lafzu ala maknan. Itu daripada al-musta'mal. Ay yutlaqu hadzal lafzu ala maknan murakkab. Yutlaqu hadzal lafzu ala maknan murakkab. Faham tu? Kharaja al-muhmalu al-murakkab. Maka keluarlah muhmal yang murakkab. Tengok. Bahasa ni ada juga muhmal yang murakkab. Bukan daizun saja. Daizun ni muhmal juga. Tapi dia mufrad. Faham tu? Sekarang ni ada muhmal murakkab. Jadi muhmal murakkab tak boleh jadi majaz murakkab. Faham tu? Habis tu kata. Tu. Digunakan tadi tu, fi tu takluk pada musta'mal. Digunakan lafaz yang murakkab tadi tu, digunakan dia, yakni diambil lafaz tersebut, diambil beberapa lafaz tadi tu. Yang beberapa lafaz itu perhimpunan dia kita boleh panggil jumlah. Faham tak tu? Beberapa lafaz tersebut kita guna untuk menunjuk kepada satu makna. Dan makna tersebut adalah fi ghairi ma. Faham tak tu? Fi, yakni pada yang selain. Yakni apa maksud pada yang selain? Yakni pada makna yang selain daripada. Tulis pada ghairi ma. Tulis al-makna al-murakkabi ghairil makna al-asli. Tulis gitu pun aja. Makna kena ada dua butir. Sorah tu ayat tu. Makna kena ada dua butir. Jelas? Fil makna ghairil makna al-asli. Takdir kita. Fil makna ghairil makna al-asli. Faham tu? Pada makna yang bukan makna asal. Sebab kalau kita kata menunjuk kepada selain daripada makna asal, kita timbul pula soalan. Gapo diri selain tu? Faham tu? Yang ni kalau nak tanya, telah datang selain daripada Irfan, orang akan tanya pula, siapa selain pada Irfan tu? Sekarang ni kita kata, jumlah tersebut diguna pada selain daripada makna asal. Siapa selain pada makna asal? Siapa? Makna juga. Makna juga. Tapi makna yang bukan makna asal. Faham tak? Akan ada dua butir makna. Makna
yang melaini ia, kalau nak kira kaedah, ghairi tu kena tukar. Ghairi tu kena takwil jadi sifat. Ai fil makna al-mughayiri lil makna al-asli. Kalau nak kira lagi. Faham? Nampak? Tu. Tabaan tu ada dalam kitab nahwu. Bagaimana isim mutawaghilun fil ibham boleh tukar jadi sifat. Itu ada dalam nahwu lah. Bukan di sini tempat bahasa dia. Hak penting kita nampak jumlah tersebut telah diguna pada suatu makna yang murakkab, yang makna murakkab tersebut bukanlah makna asal. Dia makna juga tapi bukan makna asal. Jelas? Dan seolah-olah bila ulama sebut ghairil asli, ulama nak menyatakan ada sesuatu perkaitan di antara bukan makna asal dengan makna asal. Dan yang kita telah maklum ada alaqah yang membenarkan lafaz yang membenarkan jumlah tersebut untuk guna makna bukan asal. Faham tak? Sebab tu ulama dia lebih memilih untuk guna lafaz, dia bukan guna makna silana. Ulama ketika dia nak letak takrif, dia tak guna lafaz ghairil dia tak guna lafaz fi makna ghairil asli. Boleh? Dia guna lafaz fi ghairi ma wudi'a lahu. Dia letak ghairu depan. Faham tak? Apa? Sebab dia nak suruh hadir juga ke apa? Asli tu dah letak takrif supaya nampak munasabah. Faham Habis kata. Nampak mi? Qala al-musannifu fi ghairi ma ay fil ma'nal murakkabi ghairil ma'nal asli. Pada makna murakkab yang bukan makna asal. Makna asal mana? Allazi wudi'a, yang diwadakkan al-murakkabu. Siapa murakkab tu tadi? Murakkab isnadi. Murakkab isnadi tadilah. Gapo nama lain bagi murakkab isnadi? Jumlah. Tulis bawah dia jumlah. Tulis bawah dia jumlah. Lahu balik mana? Makna asli ke kalau kita tak takdir tak sebelum daripada ghairi tadi, kita tak takdir makna. Lahu tu balik mana? Kalau sebelum daripada ghairi itu, sebelum dia kita takdir makna dia kan? Ana kata fil maknal murakkabi ghairil maknal asli. Kan ada dua makna sah? Okey, kita fardu takdir, kita tak takdir. Kita bayangkan seumpama kita tak takdir pada sebelum ghairi, lahu tu balik mana? Lahu balik mana? Lahu balik mana, bay? Lahu balik mana? Lahu balik pada maknal asli juga. Yang ni balik pada ma lah. Balik pada ma. Herat tu? Jadi imma takdir, imma tak takdir, lahu tetap balik pada makna asli. Faham tak? Tu tanda balik. Lahu balik kepada al-makna al-asli. Jadi mentakdirkan tadi tidak memberi kesan. Gapo-gapo. Jelas tak? Sabu? Faham Hakikatan dipanggil dengan hakikatan. Hakikatan tu boleh? Tiba-tiba mari hakikatan tu. Wa ammal majazul murakkabu fa huwa al-lafdhu al-murakkabu. Oh, sini hakikah ni dia nak buat hal. Dia nak buat jadi hal. Ataupun kita buat mansubun binaz'il khafidhi. Boleh? Mansubun binaz'il khafidhi. Boleh ay ala sabilil haqiqah. Wudi'a al-murakkabu lahu ala sabilil haqiqati. Maka oleh kerana dia tu ghairi haqiqah, maka kharajat al-haqiqatu al-murakkabah. Maka terkeluarlah haqiqah murakkabah. Faham? Nampak dah tu? Maka tubiklah haqiqah murakkabah. Apa? Sebab hak dia naknya adalah ghairi haqiqatan. Jadi kayak gitu? Keluarlah haqiqah murakkabah. Baik, bi'alaqatin, dengan adanya alaqah. Bi'alaqatin ay biwujudil alaqah. Kharaja al-ghalatu, maka keluarlah ghalat. Berapa ghalat keluar? Kerana ghalat adalah apa? Isti'mal bi ghairil alaqah.
Faham tu? Nahwu ke apa? Contoh, khudh hadzal kitabi, khudh hadzal kitaba. Ambil kitab ni. Inda iradati. Faham tu? Ketika dikehendaki, a'tini hadzal thawba. Sebut khudh hadzal kitab, tapi nak dengan makna a'tini, berikan daku apa? Hadzal thawba, baju tersebut. Faham tu? Kita tak kata masalah ni berlaku pada kitab dengan thawb saja, tak. Dia berlaku di antara khudh hadzal kitab dengan a'tini hadzal thawba. Kalau kita kata antara kitab dengan thawb, itu panggil apa? Ghalab pada mufrad. Sekarang ni kena ingat kita duduk pada murakkab. Jadi faham sini makna khudh hadzal kitab tak boleh kita pakai dengan makna a'tini hadzal thawba. Kenapa tak boleh? Kerana tiada alaqah. Faham tak? Khus ni makna apa? Ambillah. A'ti ni makna apa? Berilah. Khus ni seolah-olah gini. A'ti ni kita nak apa? Tarik semula. Faham tak? Jadi dan bukannya kita nak pada khus dengan a'ti ni saja. Kita nak pada khudh hadzal kitaba. Jumlah tu tadi menunjuk kepada makna apa? A'ti ni hadzal thawba, maka tak boleh menunjuk kepada makna tu kerana tak ada alaqah. Hera ma'a qarinatin mani'atin, berserta dengan ma'a ni takluk pada mana? Musta'mal. Seperti mana bi alaqah takluk pada musta'mal. Berserta dengan qarinah yang menegah, dalil yang menegah, dan dalil kita belajar dah, dalil itu sama ada lafzi ataupun haliyah. Berserta dengan qarinah yang menegah daripada iradatihi, menghendaki siapa? Iradatil mawdu'i lahu, ay al-makna al-mawdu'i lahu. Ada iradatil makna al-mawdu'i lahu, menghendaki makna mawdu'illah. Faham tu? Maka keluarlah sini kharajat al-kinayatu al-murakkabah. Maka keluarlah kinayah murakkabah. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, adakah kinayah dalam bentuk murakkabah? Ada. Sebab tu ayat tadi bila nak sebut ke apa? Bila nak sebut mana tadi masalah bahas mani'atul jam'i faqat tadi? Ni kalau tak bahas tak ada masalah dah. Ni saja nak bahas kepada orang yang belajar dah mati sikit, saja nak bahas. Boleh? Maka ayat ke apa? Ayat al-murakkabu imma haqiqah wa imma majaz. Qadiyah tu tadi nama dia qadiyah munfasilah asyartiyah, munfasilah mani'atul jam'i faqat. Sebab murakkab itu ada tak kinayah? Ada tak kinayah? Ada. Sepatutnya ke apa? Dia kata ke apa? Dia kata wa imma kinayah selagi. Faham ni? Maka ketika itu ke apa? Ketika itu dia akan jadi mani'atul jam'i wal khulwi. Faham? Tak apalah. Cuma nak ceritanya biar nampak bahawasanya kinayah itu ada dalam keadaan murakkab. Apa maksud kinayah dalam keadaan murakkab? Yakni dia satu ayat tapi kita faham kinayah sesuatu. Faham tu? Bukan suatu lafaz. Kalau contoh kita kata Zaidun tawilun najad. Zaidun tawilun najad itu murad dia apa lah? Satu lafaz. Sekarang ni satu ayat tu sendiri boleh memberi makna kinayah. Cuma beza kinayah dengan majaz ni ke apa? Alaqah dia tak mani'ah. Sebab tu sini dia kata kharajat ke apa? Kharajat al-kinayatu al-murakkabah. Sebab dia qaid ke dalam majaz murakkab ni mesti ke apa? Ma'a qarinatin adapun kinayah qarinah mani'ah tak? Qarinah tak mani'ah. Ada kinayah, ada qarinah tak? Ada. Tu. Ada setengah orang silap faham. Dia kata kinayah ni tak ada qarinah. Salah. Qarinah ada kinayah. Qarinah ada kinayah. Balik tu. Kinayah ada qarinah. Takut dia kau okey. Takut dia kau bunyi belakang. Kinayah tu ada qarinah. Kaqauli sa'ili seperti berkata apa? Seorang yang meminta. Dia kata inni muhtajun. Aku berajak tu. Fa innahu maka sesungguhnya inni muhtajun tu tadi lafzun murakkabun kinayatun anit talab. Faham tu? Adalah kinayah daripada meminta. Dia tak layak kahwin nak. Dia tak layak saya ejah. Dia tak layak ejah. Kahwin berajak. Ada tak makna talab situ? Ada tak makna talab pada zahir? Tak ada.
Tapi lafaz tu tadi, inni muhtajun, dia menunjuk kepada makna yang bukan makna asal. Dengan dilalah, dengan qarinah iltizamiyah. Dah tu? Dengan qarinah iltizamiyah. Dah tu? Walam yudha' lahu haqiqatan, walhal tidak diletakkan dia, tidak ditunjukkan dia. Dia mana? Dia inni muhtajun tadi tu, lahu ai lil makna. Dah tu? Haqiqatan, atas jalih haqiqah. Walaysa majazan, walhal dia tu juga bukan majaz. Kerana apa? Idzil qarinatu, kerana qarinah wahiya hadus sa'ili, dan dia itu apa? Qarinah tu tadi ialah keadaan yang meminta. La tamna'u, tidak menegahlah ia qarinah tersebut, min iradatil ma'nal haqiqi, daripada menghendaki makna hakiki ma'at talab, berserta dengan minta tadi. Faham tak? Habis dah kata. Habis dulu lah. Boleh? Jadi khulasah dia untuk hari ni, pada dulu hari ni. Lepas tu kita masuk lalu Makudi. Khulasah dia, jika adalah alaqah dia tu alaqah musyabahah, maka dia adalah isti'arah tamthiliyah. Faham tak tu? Kalau di alaqah dia tu tadi adalah alaqah apa? Ghairu musyabahah, maka nama dia tu majaz murakkab. Faham tu? Baik. Bapa disebut majaz murakkab? Musannif sendiri tak soreh nama majaz mursal murakkab. Bapa tak ada lafaz mursal? Kerana tidak ada satu pun minal bulagha yang mengkhususkan majaz murakkab yang alaqah dia ghairu musyabahah dengan satu nama. Faham tu? Yang ni tak ada ulama kata kalau majaz murakkab ni tadi alaqah dia adalah ghairu musyabahah, maka nama dia tu tadi adalah majaz mursal murakkab. Tak ada orang kata kita. Cuma ada ulama tanpa taksis, yang ni tanpa mengkhususkan, dia kata boleh juga mu panggil dia ni mursal. Kerana apa? Kerana bukan alaqah dia bukan musyabahah. Jelas tak tu? Sebab tu musannif kan sebut ngelas sekali. Musannif katakan musannif kata wa in kanat alaqatuhu ay alaqatul majazil murakkabi ghairaha ay ghairul musyabahati yusamma majazan murakkaban wa lam yujad lil qaumi tasmiyatun lahu bismin yakhussuhu. Apa dah tu? Dan tidak adalah bagi kaum, yakni lil bulagha, menamakan bagi dia, ini bagi majaz murakkab yang bukan alaqah dia musyabahah, faham tu? Dengan nama yang mengkhususinya. Jelas? Faham tak, Bi? Faham tak? Taban kita akan jumpa lagi hari ni sekali lagi, insya-Allah. Faham tak, Bi? Wallahu a'lam. Pada hari ni tu habis dah balaghah. InsyaAllah esok kita masuk isti'arah tamsiliyah, dan saya berhajat untuk menerangkan beza di antara murakkab mufrad dan muta'addid. Wallahu a'lam. 5 minit.